Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu. Jadi pada hari ini kita nak belajar tentang topik jirim dalam alam, iaitu bab 5. Sebelum tu boleh buka buku teks muka surat 138. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang topik ni, kita kena tahu definisi dia dahulu. Okey, dalam buku teks awak boleh tengok di highlight ni adalah jirim boleh definisikan sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, jadi awak kena ingat satu benda je, apa-apa benda dalam dunia ni yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang, kita panggil dia sebagai jirim. Jadi apakah contoh dia? Kita boleh tengok bahagian buku teks di bawah tu. Okey, contohnya seperti benda hidup. Yang kita benda hidup, haiwan dan juga tumbuhan, kita panggil dia sebagai jirim. Dan benda bukan hidup juga seperti air, tanah, batu dan juga udara adalah kita panggil sebagai jirim. Jadi cikgu bagi satu contoh lah. Contohnya adalah tumbuhan. Okay. Jadi kita fikir-fikirkan apa satu contoh tumbuhan. Contohnya macam tauge. Awak pernah makan tauge kan dalam kuih tiaw? Jadi ambil segenggam tauge, masukkan dalam bekas dan awak boleh nampak tauge itu memenuhi ruang. Dan bila kita timbang, dia mempunyai jisim. Jadi tauge itu adalah jirim. Ya, benar. Dan seterusnya ada juga benda yang bukan jirim. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti cahaya. Jadi cahaya matahari ni kita tak boleh nak ambil jisim dia. Dan dia juga tidak boleh memenuhi ruang. Jadi kita tidak panggil dia sebagai jirim. Kita beralih kepada muka surat 140. Jirim mempunyai sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey, jadi kita kena ketahui dulu maksud sifat fizik dia. Okey, sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau menggunakan alat pengukur. Okey, jadi ulang kaji balik apakah 5 deria manusia tersebut. Kita menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, mulut untuk merasa dan juga tangan untuk sentuhan. Jadi 5 deria ni boleh mengenal pasti sifat fizik jirim. Tapi kita juga boleh menggunakan alat pengukur lah yang sesuai. Jadi kita tengok macam mana contoh sifat fizik jirim. Yang pertama, cecair mempunyai takat didih. Okay, berapa takat didih cecair? 100 darjah Celsius. Kemudian gula pula boleh melarut dalam air kopi. Okay, kita letakkan gula, kita boleh larutkan dia dalam air kopi. Ais pula bila kita letak di luar peti ais, dia boleh melebur dan kita panggil dia sebagai takat lebur. Dan benda bukan hidup seperti pemegang periuk ni dan juga periuk yang diperbuat daripada logam ni mempunyai sifatnya seperti penebat haba dan juga konduktor haba. Okey, seterusnya kita lihat kepada sifat kimia. Berbeza dengan sifat fizik tadi, sifat kimia ni adalah suatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Jadi dalam sifat kimia jirim ni, dia ada tindak balas dan menyebabkan berubah menjadi bahan yang berbeza. Contohnya seperti pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada air dan juga udara. Dan seterusnya petrol. Petrol ni merupakan jirim yang mudah terbakar. Jadi bila dah petrol tu kena sambar dengan api, dia akan terbakar lagi marak. Jadi itulah sifat kimia dalam jirim. Jadi itu sahaja untuk topik pada hari ini. Sekian, terima kasih.